Salam sejahtera, salam hormat. Saya Nixon Nyambar dalam Awani Sarawak. Ikuti tumpuan utama Awani Sarawak malam ini. Sasaran hasil kraftangan tempatan Sarawak diturunkan. Empat perkara utama akan dibentang dalam konvensyen PBB. Inovasi mudahkan pemulangan bahan bacaan. Sarawak tidak mencatatkan pertambahan kes positif COVID-19 menjadikan jumlah kes positif kekal 700 kes setakat ini. Laporan ini diumumkan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak menerusi kenyataan pada Khamis. Tiada pertambahan bagi kes pulih dan discharge menjadikan angka itu kekal 676 kes. Selain itu, 5 kes dilapor masih menerima rawatan dalam wad isolasi melibatkan 2 kes di Hospital Bintulu dan 1 kes masing-masing di Hospital Umum Sarawak, Hospital Sibu dan Hospital Miri. Antara lain, 3 kes baru Person Under Investigation PUI dilaporkan dan tiada kes yang menunggu keputusan ujian makmal. Setakat ini, kluster alam kekal sebagai satu-satunya kluster yang masih aktif dengan 1 kes masih menerima rawatan di Hospital Bintulu. Mereka yang tidak menerima jemputan daripada Kerajaan Persekutuan dan Negeri diingatkan supaya tidak hadir sambutan Hari Malaysia 2020 yang akan diadakan di Stadium Tertutup Sibu Sarawak pada 16 September ini. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menjelaskan ketetapan itu diputuskan berikutan situasi pandemik di mana jemputan dihadkan kepada 500 jemputan sahaja. Hari Malaysia akan disambut pada 16 September 2020 di Stadium Tertutup Sibu Sarawak yang akan dihadiri oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak dan jemputan-jemputan yang lain. Mesyuarat telah mengambil ketetapan untuk menghadkan dari segi jumlah kehadiran. Yang pertama, jumlah kehadiran itu adalah hanya berdasarkan jemputan daripada Kerajaan Persekutuan dan daripada Kerajaan Negeri. Sesiapa yang tidak mempunyai jemputan diharap tidak menghadirkan diri ke pelancaran sambutan Hari Malaysia. Sasaran hasil kraftangan tempatan tahun ini diturunkan kepada 12 juta ringgit berbanding 35 juta ringgit sebelum ini. Pelarasan dibuat hasil analisis kesan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP terhadap industri pelancongan di peringkat domestik. Namun jelas Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah, jualan hasil kraftangan secara bulanan kini mencatat peningkatan seperti yang diharapkan. Compared to last year's sales figure, which was ringgit Malaysia 32 million, we are expected to foresee a reduction of about ringgit Malaysia 20 million this year. The sales target for 2020 has been revised from ringgit Malaysia 35 million to just ringgit Malaysia 12 million, 1/3 of what it is expected to be. The good news is that sales has been picking up from June, with the total sales for July at ringgit Malaysia 1.65 million. Tambahnya, berdasarkan statistik kraftangan Malaysia, hasil jualan kraftangan tempatan antara Januari hingga Julai 2020 mencatatkan 8.2 juta ringgit. Rekod terendah adalah RM41,000 yang dicatatkan Mei lalu. Beliau berkata demikian semasa melancarkan Pejabat Majlis Kraf Sarawak, galeri dan kedai jualan di The Sarawak Steamship Building di Kuching Waterfront pada Rabu. Sementara itu, para artisan dan penggiat produk kraftangan di Galeri Majlis Kraftangan Sarawak memanfaatkan peluang tersebut dengan sebaiknya. It is a really good start. It is a really good place, like a one-stop center for all the crafters, artisan, the entrepreneurs, craft entrepreneurs untuk
untuk ungkah barang-barangnya dekat situ. So I saw in our gallery there are a lot of local product from other entrepreneurs, other crafters. Jadi sebab untuk mendapatkan pakaian sekarang agak susah. Very few people want to make baju traditional, so nak dapatkan di market susah. So that's the idea saya nak buat pakaian Bidayuh supaya saya sebagai sumber, I'm the source of this pakaian Bidayuh. Saya juga membuat aksesorisnya sekali. Selain daripada pakaian Bidayuh, saya ada membuat dengan kulit kayu. Saya pun ada hikmat sewa menyewa. Galeri kraftangan ini dibuka setiap hari dan tiada bayaran masuk dikenakan. Pengunjung boleh mendapatkan pelbagai produk kraftangan tempatan, antaranya aksesori manik, anyaman, fabrik tradisional dan makanan tradisi pelbagai etnik. Dalam perkembangan berkaitan, Abdul Karim memaklumkan sebuah pusat kraftangan akan dibangunkan di Kuching. Ia berperanan sebagai pusat sehenti untuk pelancong mengenali dan mendapatkan produk asli suku kaum di Sarawak. We might need to have a place whereby the outlets are there, and apart from that, we can see people making puak kumbu, doing a little bit of carving. So that will make it a city of craft. Untuk rekod, Sarawak menerima pengiktirafan sebagai World Craft City 2018 oleh Majlis Kraftangan Dunia pada Mac 2019. Mengikut perancangan, pusat tersebut bakal siap pada tahun 2023. Lokasi pembinaan telah dikenal pasti dan projek itu akan dibentangkan dalam rancangan Malaysia ke-12. Selain itu, Ordinan Kraftangan Sarawak akan dibentuk tahun ini bagi beri tumpuan kepada pembangunan kraftangan di negeri ini. 4 perkara penting akan dibentangkan dalam Konvensyen Mini Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB di Betong 26 September depan. Ia melibatkan isu tanah, politik, keusahawanan dan pembangunan infrastruktur serta kemudahan asas. Perkara itu didedahkan Naib Presidennya, Dato' Amar Douglas Ugambas. Acara yang bakal dilangsungkan di Dewan Sukan Datuk Patinggi Stephen Kalung Ningkan juga akan diisi dengan perkongsian Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar mengenai pembangunan keusahawanan di Sarawak. Selain itu, beberapa pimpinan PBB terdahulu turut akan diraikan dalam majlis itu. Konvensyen ini dianjur selepas kejayaan penganjuran konvensyen PBB di Miri 5 September lalu. Dijangkakan 800 pemimpin parti dan ahli 14 cawangan PBB di Betong akan memeriahkan konvensyen ini. Sementara itu, konvensyen PBB Zon Tengah akan diadakan di Sibu pada Oktober dan konvensyen terakhir di Bandaraya Kuching. Tidak sempat pulangkan bahan bacaan di perpustakaan, kini mahasiswa Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak tidak perlu lagi khawatir. Go Green Book Drop hasil inovasi penuntut kampus itu adalah penyelesaiannya. Kami mendapat banyak rungutan sebelum ni, mulai tahun 2015. Banyak sangat masalah pengulangan bahan bacaan. Jadi pada masa itu kami pun terfikir untuk membuat satu inovasi. Kami telah membuat survei di pasaran sekurang-kurangnya 50,000 hingga 125,000 untuk sistem automasi. Jadi lebih baik kami gunakan idea menggunakan barang terpakai. Bercerita lanjut, mahasiswa di kampus itu juga dapat memulangkan bahan bacaan di luar waktu pejabat. Ia bukan sahaja memudahkan urusan, malah turut menjimatkan kos. Jadi kami hanya beli barang basic macam chart, kami beli span, beli padlock dan sebagainya hanya RM47.50. Semua benda ni kami telah dokumentasikan di dalam kami punya laporan dan so far mendapat respon yang baik daripada kebanyakan pensyarah kami. Buat Menteri Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Datuk Seri Michael Manyin Jawong, inovasi seperti ini menyelahkan lagi sisi kreatif anak muda. Melalui konvensyen ini, kita terus akan membina satu masyarakat yang berbudaya inovatif dan kreatif. Karena setakat ini kita hanya mula inovasi ini di peringkat, bukan peringkat sekolah rendah, bukan peringkat sekolah menengah, tapi di peringkat institusi-institusi tinggi.
Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Penutupan Konvensyen Penyelidikan Inovasi dan Kreativiti di Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak di Kota Semarahan pada Khamis. Nilai estetika pada corak tenunan Puak Kumbu indah dan berada pada kelasnya tersendiri. Tenunan turun-temurun masyarakat Iban ini terus dilestarikan segenap masyarakat, khasnya kaum wanita di Bumi Kenyalang. Sama seperti Josephine Midong dari Kapit, kemahiran yang diwarisi dari nenek dan ibunya sejak berusia 9 tahun lagi dimanfaatkan sepenuhnya untuk terlibat dalam industri kraf tangan berasaskan seni tenunan itu. Josephine memulakan perniagaan Puak Kumbu sejak 28 tahun yang lalu. Puak Kumbu ini banyak keunikan dan kelebihan, lebih-lebih lagi kami orang kaum Iban dan bangsa lain juga yang percayakan hasil seni tangan ni. Dari segi pembuatan, memang buat benda ni memang rumit lah. Itu cabaran dalam mengekalkan keaslian Puak Kumbu, rumit dan teliti. Namun, cara pembuatan secara tradisional ini masih diterapkan pada setiap tekstil Puak Kumbu hasilan Josephine. Warna dia pun kami pakai warna asli. Kenapa kita pakai warna asli? Sebab warna asli ini dia tidak ada macam due date. Dia tidak ada macam itu tak luntur. Jadi kami pakai warna kayu, kulit kayu, akar kayu, seperti akar mengkudu, daun engkerbai, daun rengat, daun tarum. Dalam pada itu, Josephine turut berbakti dengan memangkin wanita luar bandar melalui perniagaannya dengan dibantu Perbadanan Kraf Tangan Malaysia. Kami sudah latih macam mana cara mewarna yang lebih baik, buat yang lebih baik, lebih berkualiti. Jadi saya dengan Perbadanan Kraf Tangan Malaysia melatih kurang lebih 30 orang di kampung saya sendiri di Nangan Tawau, Baleh Kapit lah. Ujarnya, hasil tenunan yang telah siap dipasarkan di kedainya sebagai usaha bantu mereka jana pendapatan. Dan menjelang sambutan Hari Malaysia di Sibu pada 16 September ini, Awani Sarawak sempat melakukan tinjauan ke beberapa tempat penginapan di sana dan rata-rata akui sudah menerima tempahan menggalakkan. Jelas Pegawai Pemasaran bagi Hotel RH di Sibu, Clarence Riang, pihaknya menerima tempahan luar biasa dan ini dilihat sebagai peluang memulihkan sektor pelancongan tempatan. Pihak hotel juga menerima banyak tempahan terutamanya daripada minister yang akan datang untuk menyambut Hari Malaysia. So ini adalah salah satu yang sangat menggembirakan pihak hotel. Namun pihak hotel juga mengikut peraturan yang diberi oleh pihak kerajaan iaitu SOP. So kami juga akan mematuhi apa yang telah diaturkan oleh pihak kerajaan. Tambahnya, persediaan daripada aspek keselamatan dan garis panduan prosedur operasi standard SOP pengunjung juga tidak diabaikan. Situasi sama turut dirasai pengusaha rumah inap desa Swan House. Kami di Homestay Swan House memang menyediakan kelengkapan seperti hand sanitizer, MySejahtera apps yang mengikut SOP. Saya rasa teruja untuk menerima tempahan bagi menginap di Homestay Swan House saya. Welcome to Sibu. Baiklah, dengan itu sekian laporan Awani Sarawak hari ini. Saya Nixon Nyambar. Salam hormat, kita jumpa lagi.